Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukr. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala memberi peluang pada kita lagi dengan umur yang panjang, sihat badan dan kita dapat buat amal-amal soleh yang Tuhan redha insya-Allah. Khasnya kita sedang buat di saat-saat ini, iaitu kita sedang berada dalam halaqah kita. Satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didorong oleh Islam agama kita, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah ibu. Maka banyak minggu minta mari jumpa ni, mari kali lagi suara lain sikit. Tak boleh mari tak ada suara langsung. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini dengan peluang yang Allah Taala beri pada kita pagi ini, seminggu sejam lebih kurang. Lepas dah. Kita akan masuk surah baru insya-Allah dalam juzuk 28 ni. Kita mai surah belakang dulu, mai ikut surah halus ni. Lepas tu ni kita kau naik ke atas ke depan ni. Surah Saf kita lepas dah ni. Ngaji lepas gitu. Siapa boleh pergi banyak mana tu tawakal Allah. Tuhan lah ilmu kita. Tambah ilmu kita insya-Allah. Dan kita belajar daripada ayat Quran ni lain pada kita belajar kitab lain. Sebab kita belajar pada kitab, ilmu pada Quran ni adalah ilmu daripada Allah dari terang haludah. Sebelum kita nak masuk hari ni kita akan surah baru, surah yang jadi kita tak ada nak baca tafsir lagi, tapi kita nak baca ayatnya satu ayat untuk ambil kelebihan ada halaqah kita. Pahala kepada halaqah kita ini. Pahala baca dulu insya-Allah. Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahinah ada juga surah Mumtahinah. Ya bagi tu ha tu bubuh ada ha ada hi. Ada pada ada hi. Mumtahinah. Mari kita sebelum masuk siapa ada buku pada surat terjemah kita surat tafsir bukan tafsir terjemah Pimpinan Rahman yang kita pandu kepadanya dan juga tafsir-tafsir lain bersama Umi ni. Sebelum masuk tu kita masuk ayat dulu. Boleh baca satu ayat dulu. Ayat pertama panjang satu ayat tu.
Banyak cerita lah surah ayat 1 tu pun. Mari kita baca dulu insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, berilah keberkatan pada bacaan kami, pendengaran kami dan pengajian kami ini ya Allah, dengan ilmu yang manfaat dan iman yang benar ya Allah, dan amal soleh ya Allah. Insya-Allah itulah ibu ayat daripada surah Al-Mumtahanah atau surah Al-Mumtahinah yang ada sebanyak apa belah ayat semua. Surah baru yang kita akan masuk ini ada 13 ayat. Masya-Allah. Nah, surah Madaniyah. Sebelum kita masuk tafsir, dulu kita tengok mukaddimah dia dulu. Hari ini boleh kita masuk kita habis dengan mukaddimah lah, pendahuluan ataupun kita akan belajar daripada surah ini ringkas dulu. Nah, tahu isi-isi kandungan ajaran yang Allah Ta'ala ajar gapo kita dalam surah ini. Di mana surah ini turun? Surah turun di mana ni surah ni? Di Makkah ke di Madinah? Surah ini diturunkan di mana? Madinah. Mata Nabi terima surah Al-Mumtahinah ini masa Nabi duduk di Madinah dah. Nah, Nabi hijrah ke Madinah dah. Nah, surah Madaniyah dah, surah Madaniyah. Nah, lepas tu kita akan perhatilah dah. Kita akan ngaji lah. Bila surah Madaniyah ni banyak amalan-amalan yang Tuhan suruh kita buat, syariat. Nah, apa tiba yang kena buat lah dah. Bukan saja etikot saja dah. Nah, baiki akidah, baiki akhlak, baiki gapo dan kena buat lah dah. Nah, sebab tu rasa berat sikitlah. Surah Madaniyah ni surah kita kena kerja, bukan ngaji saja dah. Nah, dah. Macam surah Saf, surah mana tu kita. Nah, Quran suruh di ngaji tahu, suruh amal, bukan suruh ngaji tahu saja dak. Kita biasa baca saja. Nah, mau kita ni lama beratus-ratus tahun untuk baca saja. Lepas tu mari nak amal tegak puasa. Puasa lain lah. Puasa berat, puasa ada setengah ni bila umat Islam sendiri pun berasa berat nak amal ayat Quran ni. Puasa pelik. Subhanallah. Oleh kerana kita tak biasa dengan dia ambil tiba amalan kita melalui doi terung daripada ayat Quran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula Nabi mari ajar dakwah Islam ni tidak ajar muka lain dak. Semua ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi tu ambil daripada direct pada Al-Quran. Nah, subhanallah. Nah, ini surah ni turun di Madinah. Nah, Nabi terima di Madinah dah. Nah, ada apa ayat? Surah panak-panak lagi, masalah surah panak-panak 13. Nah, ya Quran kita bagi 3 di segi ayat dia. Nah, mula depan lagi, nah kita mula surah Baqarah mari sebelah ni ayat 100 200 lebih. Nah, surah panjang, surah besar sekali. Nah, tadi surah pertengahan. Surah pertengahan ni kelang-kelang. Nah, 100 lebih. Nah, kemudian mari ada juga surah mufassalat, surah panak-panak lah. Surah panak-panak ni mula dari
Mari mana surahnya? Ad-Dukhan tu surah pandai dah kau. Nah, katanya tu mai ikut ni, nak ikut sebelah belakang ni. Memangnya tatik Quran ni ya, ulama kita telu hatu Quran tu mengikut pandai Quran dah. Nah surah pandai dah belakang ni. Nah, surah pandai. Pandai pun atau pandai ada ingat juga kita pun. Subhanallah. Lepas tu kita ambil pandai dulu, kita ngaji kita ambil ayat pandai dulu. Nah, mengandungi 13 ayat. Dinamakan surah Al-Mumtahanah atau Mumtahinah. Nah, Mumtahinah. Mumtahanah dengan dalam kita ya. Al-Mumtahanah maknanya daripada kalimah imtahana, kalimah tutsab. Nah, tutsab. Nah, teh semua kita panggil teh. Teh tu apa? Tes maksud Inggeris dah tu teh. Periksa. Nah, periksa. Nah, apa makna periksa sini? Ini Allah Subhanahu Wa Taala Mumtahanah sinilah Tuhan cocok pada surah perempuan khasnya. Nah, yang ni Mumtahanah perempuan yang diuji imannya. Itu mana Mumtahanah. Nah, perempuan diuji imannya. Nah, masa Nabi dulu. Dalam ni pun kita boleh ambil surah ni mari uji iman kita. Nah, kita ambil surah bagi surah ini akan uji iman kita. Nah, kita beriman dok. Dah kita kata kita beriman ada tak sifat-sifat hak Tuhan tak say datang kita. Ya kan orang beriman ni ya kita ngaji dah. Nah, orang beriman tak serupa dengan munafik, orang munafik tak serupa dengan orang munafik dengan kafir tak serupa. Nah, orang beriman tak serupa dengan orang munafik dengan kafir ni. Nah, dia tak serupa bukhlid kepap. Bukhlid perangai peribadi dia tu tak serupa. Nah, perangai kecik tika laku dia tak serupa orang beriman dengan orang tak beriman ni. Nah, subhanallah. Aku jangan kata mu beriman, melainkan aku nak uji imanmu. Itu surah Ankabut kita ngaji dah. Surah Ankabut tak ngaji lagi surah tu. Nah, kita baca saja. Nah, siapa nak kita tengok lagi, kita tengok surah Al-Ankabut pun begitu juga. Nah, Tuhan kata jangan kata mu beriman, melainkan Tuhan nak uji imanmu. Lepas Tuhan uji, nah uji barulah Tuhan tahu kata bala tahu mu tahu Tuhan tahu seumur dah iman kita tu sebenar ke tidak dah. Tuhan tahu dah kita tapi Tuhan uji kita tu untuk kita ni pacak. Kita sendiri nampak. Nah, kau berasa sore aku beriman, aku beriman mengaku sore tu. Nah, Allah, kita tengah-tengah duduk di alam yang pun rusak banget. Alam nak kiamat ni rusak. Nah, orang Islam sendiri pun tak tahu kata Islam mana buat kerja tu. Nah, Islam gapo? Serupa dak dengar hok tonbek, hok asal hok Nabi bawa tu. Nah, maka siapa nak bawa Islam seperti Nabi bawa, nah, kita ngaji ambil daripada laksud hok Nabi bawa. Nah, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah perempuan yang diuji apa dia iaitu kita tak masuk dia boleh ada boleh di akhir-akhir hanya minggu lagi lah kita ketemu dengan ayat ni. Nah, iaitu ada pada ayat 10 ni lagi. Nah, ayat 10 ni kita ketemu ayat tu. Nah, lambatlah sikit tafsirnya, lambat tak supaya kita ngaji baca tu. Nah, siapa nak cepat-cepat reti dia kena baca sendiri kata. Nah, ngaji tafsir ni banyak hadis, banyak huraian, banyak lagi. Nah, sebab tu Nabi panggil injing Nabi sendiri tu, rank Nabi sendiri 23 tahun, 30 juzuk ni 23 tahun habis ngaji. Nah, panggil bertafsir dengan perbuatan Nabi ludah. Nah, mari banjai Quran ni mari tunjuk contoh dengan bab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan masa 23 tahun 30 juzuk ni. Nah, surah Baqarah saja tu katanya Al-Abbas pak saudara Nabi ngaji surah Baqarah surah Baqarah jang dia. Al-Abbas ngaji 8 tahun cawel 8 lepas tu kita jangan jangan gaduh jangan gaduh jemuh dah. Kerana pada ayat 10 ada ayat 10 ni kita akan ngaji tu ada ayat perempuan yang kena diuji iman saat ni. Nah, siapa dia? Allah Ta'ala perintahkan orang-orang Islam. Allah Ta'ala suruh orang Islam khususnya masa Nabi ni dah. Kapal law ni pun kita ambil tu dah lah. Nah, ambil guna. Perintah kerana dalam surat ni tu ada suruh orang perempuan perintah orang Islam. Perintah suruhnya apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang hijrah kepada mereka. Ayat ni turun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tengah-tengah dakwah dulu dah. Masa Nabi hidup lagi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam.
Satu masa Nabi pernah buat perjanjian, buat janji sanja dengan orang Mekah, orang kafir Mekah, supaya tak sepera nak panggil letak jatah tak sepera. Nah, lepas pada perang Badar tu tak nak berhenti perang. Dah nak berhenti perang Uhud, perang tu, perang ni. Nah, kemudian Nabi akhirnya Nabi setelah Nabi nak pergi buat umrah, puasa rindu nak buat umrah. Nah, kita akan ngaji surah Al-Fatah. Oh lama lagi surah Al-Fatah duduk depan. Nah, surah Al-Fatah ni kita akan ngaji Nabi sifat wak panggil wak damai, wak janji tak sepera dengan kafir. Nah, lalu di situ Nabi janji 10 tahun tak sepera. Nah, tapi tak sampai 10 tahun orang kafir silap janji pit sanja. Nah, pit sanja. Lalu Nabi SAW putusan nak pergi serang Mekah. Nak pergi serang Mekah, nak ambil nak pergi serang Mekah kafir Mekah saat ni. Nah, dan celah-celah itu tengah-tengah 10 tahun ni lama dah, 10 tahun lama. Orang beriman ada dalam Mekah tu, nah, ada orang beriman, lelaki, ada perempuan, tak duduklah. Tak sedek dengan kafir tu. Pasal nak hidup nak Pak Nabi, kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali sahabat di Madinah tu. Nah, apa ada perempuan pun nak berhijrah daripada Mekah. Nah, tapi kerana ada sanja, pantak sanja, ada tali, ikatan janji dengan dalam 10 tahun tak sepera tu, katanya kalau orang Mekah, kalau dalam janji satu janji tu kata kalau lah orang Madinah nak lari kelik duduk Mekah, tak apa. Kena tak apa. Ya. Padahal kalau orang Mekah tak boleh kelik, tak lagi Madinah. Tak boleh hijrah ke Madinah, dalam pantak sanja tu. Jadi janji tu kena dia berlaku. Dah dalam salah satu janji tu kena oleh kafir. Nah, Lepas tu tak lagi Mekah lah. Siapa orang nak pergi Mekah ni tak lagi. Nah, tak lagi Madinah. Nah, lagi Madinah, tak lagi duduk Madinah. Dah. Mana nak duduk Mekah pun tak boleh. Muka kita orang Islam dah. Nah. Lebih lagi ke perempuan. Panggil hidup payah, susah nak hidup Mekah ni. Nah, muka kafir saja. Nah, kafir saja. Lah itulah, tapi orang perempuan, nah, bila orang perempuan ni ada, nah, orang perempuan yang beriman. Nah, lagi duduk Madinah ni turun ayat ni. Nah, ayat ni Allah Taala suruh kalau betul-betul dia beriman, suruh orang panggil imtihan dulu. Suruh taksab dulu iman dia sungguh kedok. Dia beriman sungguh kedok ke mari nak saja nak lari. Nah, saja nak pergi cari lari, ada benda nak pergi duduk Madinah tak seduk Mekah kerana tujuan lain. Nah, waktulah Allah Taala kerana orang perempuan dia panggil kedudukan orang perempuan tak serupa dengan kedudukan lelaki. Belum ada tu lelaki nak pergi lari duduk Madinah ni. Oleh kerana tak boleh dalam sanjai tak boleh duduk Madinah. Janji dah. Nah, Nabi kena tunai janji ni. Nah, walaupun orang Islam sendiri, lalu orang lelaki tak apa, ia luah keadaan luah tu boleh duduk orang lain. Nah, ia adalah satu kumpulan orang Islam, orang lelaki, dia tak boleh masuk Mekah, masuk Madinah, dia duduk satu tempat dekat dia. Nah, satu tempat. Para perempuan nak duduk tak nak pergi tak boleh kita. Nah, orang perempuan nak duduk rata-rata kita tak boleh, bahaya. Kita orang perempuan ni. Nah, lalu Allah Taala atas satu cara, nah, dalam surah ni khasnya suruh uji iman mereka, adakah mereka betul sungguh beriman sungguh satta cing mai. Nah, subhanallah. Dah kita akan ngaji surah tu. Nah, banyak cerita lah ni surah panggil kita baru kita ngaji surah ni kita rasa rundreng, dah rasa Allah teruk surah ni berat rasa. Nah, bila kita tak biasa panggil ambil pengajaran daripada ayat Quran, kita biasa duk ngaji lain muka. Ada hak tu mi bosan bila kita ngaji tafsir ni. Nah, kita jadi tak biasa dengan Quran. Nah, kampur panggil uslub style Quran ni kita tak biasa. Ada kita biasa dengan orang lain. Nah, maka hendaklah diuji imannya. Allah Taala suruh Nabi dan orang beriman ni uji dulu tu so iman dia betul ke tak orang beriman dia. Beriman iman dia. Jika mereka tahu bahawa perempuan itu beriman, kalau betul-betul semua orang perempuan ini beriman benar, maka janganlah kembalikannya kepada orang-orang kafir. Maka orang perempuan mari Madinah saat ni tak boleh hantar ke Mekah dah. Walaupun dalam fantak sanji tu Sanja kata orang Islam orang nak hijrah ke Madinah tak boleh, kena hantar ke Mekah. Nah, tapi kalau orang Madinah nak kelik duduk Mekah tak apa, lari duduk Mekah. Dia orang panggil apa dah? Gapo yang panggil kita ni panggil
janji dia tu berat sebelah lah. Nah, kena ke dia buat dia. Nah, itu dalam janji Hudaybiyah katanya. Nah, kita tak ngaji sejarah lagi ni. Panjang sejarah dia. Nah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, nah. Islam lama dah kita ni, tapi kita buta sejarah dia. Buta sejarah. Tak tahu sejarah Nabi. Kata kena Nabi, kata kena Islam. Nah, tapi tak tahu atas elok-belok gapo cerita Nabi duk jadi pada Nabi pada orang Islam masa dulu. Nah, kita tak tahu sebab kita ni, kita kurasi ni. Nah, Umi sendiri pun serupa juga. Nah, dalam ayat sejarah ni banyak kita buta sejarah banyak. Nah, insya-Allah mari kita kau belajar dah. Tuhan taruh umur kita lagi ni. Nah, maka janganlah kembalikan perempuan saat ini pada orang kafir. Tuhan sendiri, Allah Taala sendiri larang tak siwi taklid. Perempuan lari mari di Madinah ni jangan taklid pada orang kafir. Nah, ya kalau ia betul-betul beriman. Nah, maka ia kafir. Nah, kerana ni dah perempuan-perempuan yang beriman itu tidak halal bagi orang-orang kafir sebagai isteri. Nah, surah ni lah mula mari haramkan orang perempuan Islam nikah dengan orang kafir lelaki. Nah, perempuan kafir Islam pun tak boleh pada lelaki Islam tak boleh nikah dengan perempuan kafir. Nah, perempuan kafir. Nah, belum ada tu tak apa. Belum pada surah ni turun Nabi anak Nabi pada tak ingat ala Zainab ke Ruqayyah. Nah, nikah dengan Abul As. Nikah dengan Abul As tu dah. Ke masa tu duk masuk Islam dah pun tak ada pun nikah dengan orang kafir. Nah, mana tak ada hukum lagi. Nah, syariat tak ada apa lagi. Tapi lah ni tak boleh lah. Nah, maka surah ni lah mula-mula mari haramkan orang Islam nikah dengan orang kafir. Nah, sama ada lelaki atau perempuan. Nah, kerana perempuan yang beriman itu tidak halal bagi orang-orang kafir sebagai isteri. Retina perempuan Islam nak nikah dengan kafir tak boleh. Dah kafir lelaki tak boleh. Walaupun saya tahu mana pun. Nah, dan orang-orang kafir pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan kafir jatuh tidak halal bagi muslimah ada perempuan sebagai suami kepada Islam perempuan. Nah, terus pintar lalu kita tahu amanah kata mukaddimah dia itulah surah Al-Mumtahanah. Nah, surah Al-Mumtahanah mula-mula sekali umumnya. Nah, mana kata surah ni berapa ni? Turun mana? Madinah. Nah, surah Madaniyah. Mana surah Madaniyah kita nampak dah surah kena pak patibak lah dah. Nah, kena patibak gapo? Terdiam problem lah kita nak patibak dengan surah ni. Jangan berasa berat dengan di kita. Bila apa saja Tuhan royak, kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita rasa saya tu nak taat kata Allah. Nah, jangan tak lupa berat ni. Tak boleh berasa lagu tu. Nah, kan orang berat nak turut amal ajaran Quran ni adalah perangai bukan perangai orang Islam, bukan orang beriman tapi perangai orang sebaliknya. Nah, auzubillah min zalik. Nah, kalau orang beriman sungguh dia kena kata sami'na wa ata'na. Begitulah kita dah ulang-ulangi semua kalimah ni dalam amanah Rasul tu. Sebab Nabi baca amanah Rasul sebagai wirid, sebagai zikir harian. Nah, kerana dalam ayat tu dia ayat sifat-sifat orang beriman dan khasnya orang beriman ni orang sami'na wa ata'na, orang dengar perintah Tuhan dan orang nak taat, orang turut perintah dengan mudah. Nah, apa dengar perintah Tuhan tapi buat tak tahu, buat tak nampak, wa asaina. Ada tak? Sami'na wa asaina. Tak serupa tu kelimah Arab kita ngaji kecek belajar. Biasa kelimah Arab tak kita. Nah, sami'na wa ata'na orang beriman, sami'na wa asaina orang kafir, orang munafik. Sami'na kami dengar dah, tahu dah, tapi wa asaina kami deraka, kami maksiat, kami deraka, kami tak setuju. Tu perangai siapa tu? Perangai siapa? Orang munafik, orang kafir. Nah, dah. Auzubillah min zalik. Tuhan selamat kami daripada kufur ya Allah. Subhanallah. Kita ni pandai kecek saja ni. Nah, umi kecek pandai saja kalau Tuhan tak hidayah, tak taufik. Nak buat apa tak boleh juga. Nah, sebab tu ada ilmu bukan berarti kata orang tu boleh amal lagi kalau Tuhan tidak rahmat. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Nah, tidaklah kamu nak tu malaikat, Tuhan nak kata. Nah. Minta maaf lah kerana seorang itu sikit. Nah, kemudian masuk intisari kandungannya. Nah, intisari kandungan surah
Neha. Nah, huruf neha daripada surah ni gapo gatik 13 ayat ni. Nah. Nampak 13 ayat tu, satu-satu ayat tengok tu. Nah. So ngapalin kata kepala tak ingat kalau satu ayat tu. Nak ci tak? Nak ci tak ni? Nak kita nak badu tak Allah ayat 4 tu Allah Akbar. Satu saja tu. Nah, apa baris dah. Hama tengok itisari kandungannya. Surup neha, baru surup neha baru. Nah, isi kandungan ajaran yang tu ada ayat surah ni gapo kata? Satunya melarang orang-orang Islam. Kalau surah ni mula-mula 4 tu mari ham malu dah. Mari dua kata ham malu dah. Nah, larang, siapa larang ni? Allah lah. Nah, Quran ni Allah Taala kecek belaka. Nah, Nabi tak main misuan dalam ayat Quran ni. Nah, Nabi nak pandai-pandai nak tukar buat baris pun tak boleh. Nabi sendiri tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tamu telak kita ni ulama-ulama taruh mana besar, taruh mana pun dan lagi lebih pada Nabi tak boleh dah. Nah, melarang orang-orang Islam menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Islam sebagai teman rapat. Apa tu? Dalam surah ni mula-mula sekali Allah Ta'ala mariham kun Islam atau kun kafir buat saya rapat. Nah, saya mawaddah. Nah, saya kasih saya kepada orang kafir seperti kasih saya sebagaimana orang Islam sama sendiri. Nah, lebih-lebih lagi di masa perang. Lebih-lebih lagi di masa perang. Nah, pas Nabi masa Nabi dulu perang semua. Lah ni pun tak ada berhenti juga. Lah ni pun ada perang. Ada deh. Tak ada sama kita. Kok nu kok Suria nah. Aceh nu, Iraq nu. Nah, Myanmar tu. Nah. Dah. Mau kita ni tak ada perang, tak ada mau kita ni tai panggil duk panggil Taidin. Taidin. Dah. Tak ada kata gongeng-gongeng tabun din dak. Nah, subhanallah. Nah. Kafir ni ada sama-sama Islam pun ada. Nah, kafir ni setelah Islam mari baru nampak ni kafir ni Islam. Nah, Islam nata orang yang nak pada ajaran Allah. Kafir orang taksir pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah. Nah, kafir tak nak di kafir tak payah ali. Nah, iaitu taksir pada ajaran Allah, ajaran Nabi. Kufur lah. Nah, petisik lah dah. Nah, maka Islam Allah sendiri dengar Allah Taala larang orang Islam khasnya masa tu khasnya nah ni sebagai contoh bab yang ni bab yang umat asal mari nah orang Islam menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kafir mana tu? Ya ada kafir ni hok tak musuh, hok musuh. Hok totan Islam. Orang tam songkram kat Islam. Dia cepat kafir hok musuh dengan Islam. Faham lah ni dah. Bukan tak kafir kita kena tak boleh baik belaka dah. Ayat ni dia ayat belaka tu. Nah. Tapi mula-mulanya mari remtung kita dulu. Nah. Allah Taala larang orang-orang kafir orang Islam kita ni saya rapat dengan orang kafir yang musuh dengan Islam. Ada kafir yang musuh dengan Islam, yang benci pada orang Islam, musuh-musuh tu benci pada Islam. Nah. Orang kafir yang benci pada Islam, yang musuh dengan Islam ni, kita saya rapat tu Allah Taala katakan dalam surah ni Allah larang buat baik. Dah, orang lagu ni tu larang. Nah. Kalau tak musuh dengan Islam tak apa, tengok lagi. Nah, sehingga dengan jalan itu apa tu Tuhan larang tu. Sehingga dengan jalan itu dengan tak baik dengan kafir orang tak ni dapatlah tahu supaya bila kita baik dengan dia, nah dia dapat tahu rahsia pihak Islam. Dah. Ya saya rapat, dia saya rapat ni dia tahu bila nak makan nak kecap apa ya pakai rabai ada ke apa rabai dia. Nah, supaya kita saya rapat sama sendiri nilah. Nah, itulah. Nah. Dalam Quran ni banyak kecap pada hak kita bagaimana kita nak pada berkafir tak kena pada Islam, tak kena tengok tu. Nah, kerana apa tu Tuhan larang tu? Kerana yang demikian membahayakan gedi tak selamat lah. Membahayakan keselamatan pihak Islam. Dan dia tahu dia adalah seteru. Nah, bila kafir seteru dengan Islam ni, dia bila tahu rahsia, maka dia akan kena Islam saat ni. Nah, Allah. Nah. Sama Islam kita sendiri dah dalam pagar Islam dah ni pun. Dah. Sama Islam kita sendiri tengok ni. Nah.
lebih-lebih lagi waktu larang sini adalah dia cepat wela tam sungkram dalam zaman perang. Dalam zaman perang. Bukan tu wela dak. Tu wela dak. Tengoklah. Satu kita nak ngaji ni. Masya-Allah ayat ni Mairun rendah. Orang tu turun rendah. Waktu kita jangan gaduh ngaji takutnya bima boleh ngapa. Kalau dah. Waktu saya dengar aku, dengar serat tu ya, dah tak saya ngaji dah. Waktu panggil common micro, waktu dia silap faham tu, kau capit. Kau capit. Yang kedua, jangan pula dengan adanya hubungan baik dan persobatan mesra. Hak salah lagi dalam ayat ni pun tak saya juga dengan adanya hubungan baik dan persobatan mesra. Sayang apa? Ada sesiapa daripada Islam yang tergamuk khianati umatnya sendiri. Ada umat Islam pun Tuhan larang juga. Tak ada sign dah, tak ada rapat dah, tapi adalah Tuhan larang jangan ada hubungan baik dengan sebab kita ada biasa ada hubungan. Biasa ada kom sampan di kau ni. Kita boleh orang Islam kita ni Tuhan larang juga. Kita royak rahsia. Royak rahsia tergamuk khianat umat Islamnya sendiri dan menyampaikan berita-berita rahsia orang-orang Islam kepada musuh-musuh Islam. Ni rahsia ni. Rahsia ni kena jaga umat Islam kita. Dah. Subhanallah. Masa perang lah ni. Masa perang. Dah. Benar kita orang Islam ni dah biasa-biasa. Tak ada rahsia gapo. Tak ada rahsia gapo kita. Ada jadi ni masa perang. Nak buat gapo kita ada kicikam gapo tu kena apa dah orang Islam ni kena jaga nak. Jangan pakpung. Pakpung mulut itik. Baik kecek. Walaupun dengan pada khasnya dengan kafir. Kita berasa baik tahu mana pun Islam sangat-sangat ajar cara ini. Yang ketiga dalam surah ini kita akan belajar, kemudian Allah Ta'ala terangkan, Allah Ta'ala wayak kita, hurai pada kita dalam surah ini, bahawa tidak ada salahnya mengadakan hubungan baik dengan pihak yang bukan Islam untuk kebaikan bersama dan hidup aman damai. Saat ni ambil Q lah, tadi tak boleh sahih dengan kafir, rapat dengan kafir. Lepas tu, bermain ayat belakang ni, kata boleh dengan kafir ni, tak ada salah. Tuhan royak pula. Tak ada salah saing dengan kafir ni hubungan baik tu. Nak panggil kita dengan tuan ban kita dengan jiran kita ke apa. Nak panggil nak tolong-menolong ke apa. Tak ada salah betul tu. Tengok faham molek antara hak tak boleh dengan hak boleh ni. Dalam surah ni kena faham molek. Jangan molek hak tak boleh tu hak tak boleh semata dak. Hak tak boleh tu buat apa. Dah benarnya hak topai tu boleh. Waktu apa itu boleh. Seperti hubungan kita ngaji lah tafsir lagi, hubungan anak Abu Bakar, Asma mak dia kafir. Masa tu mak dia kafir. Wallah alam ibu tak ada sejarah dia ni. Qatilah dia kafir. Mak dia ingat ke anak Asma ni duduk Mekah. Asma anak Abu Bakar. Berilah tepunglah barang makan lah apa pada anak dia. Asma tak berani masuk dalam rumah. Tak berani panggil mak dia masuk dalam rumah. Siapa tu ayat ni kata tak apa. Orang tak ada musuh dengan kita, tak ada benci kita, tak ada kafir, tak ada benci kita, tak ada musuh kita, tak ada salah kita baik. Macam kita duduk gini, duduk gini ada apa? Jira-jira kita bukan Islam, bukan tahu nama faham ayat ni kata kena perang belaka. Ya nak faham silap tak ada payah. Ya ada hati dah, aketik dah. Sebab tu orang hati ada aketik ni. Minta puasa menang ayat baca kita ngaji surah ni rasa orang banyak hati aketik dia panggil. Kita kecek kot lah, dia faham kot lah. Dia faham sepengah dia faham. Dia tak faham sepengah dia royak ni dak. Subhanallah. Payah dengar hujung-hujung telinga lah. Dengar hujung-hujung telinga ya. Tak faham mana dah. Subhanallah. Kita ngaji molek dah. Dengar luar, dengar tak nak mari sini pun dengar molek. Surah ni dia royak gapo tu, has dia royak kita ni. Tidak salah ada kita nak baik dengan kafir yang bukan Islam ni untuk kebaikan bersama. Kerjasama gapo tak ada gapo. Nak hidup dalam aman, satipap tak ada gapo tu. Bukan tu suruh perang. Kita bukan disuruh perang, tapi nak perang tu kan demo juga nak perang. Silap janji. Tak turut janji kita janji Nabi janji.
Itulah. Nah, maka di sini Allah Taala bawa pada ulama kita tu, kitab kita ni tu membawa ayat dah. Nah, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Kok tu larangnya ngak orang duk perang kita. Allah tidak larang ngak orang tak ada duk buat baik dengan orang tak ada perang kita. Nah, ada perang pada bukan perang kerana gapo, perang kerana benci pada agama. Dah macam berlaku di Europe di mana hari ni bakar Quran kita gapo. Apa sebab tu dah bakar Quran duk buat gapo tu. Nah, anda buat karikata, buat kartun Nabi pelik-pelik gapo tu. Nah, itu cara dia musuh dengan Islam. Nah, kita tengok gambar-gambar gini dah. Tu lagu tu tak boleh. Nah, lagu tu nak baik tak boleh dengan orang kafir lagu tu. Dia ada dendam, ada akad dalam hati dia. Nah, kalau kita kaca baik dengan dia pun dia baik luar. Nah, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Kafir tidak hamak kita tu ada kampung tak apa. Nabi tu pergi Madinah buat apa tu? Nabi tu pergi sendiri ke kerana kena hamak? Tu lain. Nah, Nabi kena hamak tu pergi pada Mekah tu. Nah, kan Nabi saya ke Mekah tu. Nabi tinggal, Nabi bila ke masa Nabi nak tubik Mekah, Nabi kata, Mekah ada kalau tidak kerana aku Arab Quraisy hamak aku tak akan tubik padamu. Nah, dah subhanallah saya ke Mekah. Dah kita tak ada Mekah pun saya Mekah dah. Dah. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berlaku adil. Ingat dah, Tuhan tak ada suruh musuh dengan orang dah. Surah ni bukan surah suruh musuh dengan orang dah. Nah, kita duk musuh tu kan dia memusuhi kita. Tam sungkram kapkun Islam kita kena pongkan. Islam pongkan bukan rukran. Nah, Islam agama santipap, agama yang aman damai. Nah, tu ingat dah. Sebenarnya tengok lagi pula. Nah, ayat lagi. Sebenarnya Allah hanyalah larang kamu daripada menjadikan teman rapat. Main baik dah. Main laki-laki ni baik dah. Nah, tu larang apa tak buat saya rapat. Pensi kat pun kafir ni tamai. Allah tamai. Nah, orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Kerana dia benci pada agamamu. Orang lagu tu Tuhan larang tak usah rapat dengan dia nya. Nah, orang tak benci pada Islam kita tak apa. Nah, bagi dia mari masuk nak sayang kita kerana dia nak tahu rindu ke Islam. Ni kita kena buat baik benar dengan dia. Nah, kena buat baik benar. Bahkan Nabi suruh kita buat baik pada mereka kerana tujuan Islam hari ni nak dakwah orang kafir. Nah, belum Nabi mari orang kafir di Mekah tu. Orang kafir di Mekah tu. Nah, tapi setelah Nabi dakwah mereka, ajak mereka pada Islam, nampak jelas, nampak cacing kata dia toksik, bukan toksik saja totan, bukan totan saja songkram, setru. Lagu tu tak boleh nak baik dengan dia tu. Nah, dah. Kalau dia terima molek tak ada apa, ataupun tak terima tak masuk Islam tapi tak panggil mai totan. Nah, mai totan, tak ada apa kita baik dengan dia. Nah, itulah bu dah. Ayat ni kita faham molek. Dan orang-orang yang memerangi kamu kerana agamamu. Hak tu suruhnya hak larang, hak tak larang saat ni tak baik ni. Dengan orang perang dengan pada benci pada agama kamu, iaitu Islam. Nah, apalah ni pun ada ni. Ayat ni 1400 hal pada 400 lebih dah. Nah, tapi hari ni orang kafir benci pada Islam ni ada tak? Ada kena tu. Nah, tengok tidak negeri lebih negeri Arab ni hancur kan. Negeri kita pun negeri mana-mana hari ni pun ada usaha, ada berti-berti untuk nak menghilangkan Islam daripada umat Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Kita ngaji lah surah Saf kan. Nah, mereka itu sentiasa nak memadamkan, nak hilang cahaya Islam ni dalam agama, dalam dunia ini. Nah, itulah cita-cita orang kafir. Nah, cita-cita orang tak usia pada Islam. Nah, orang musuh Islam ni. Dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Orang lagu ni dah hamakmu dapat hamu sini adalah kamu Nabi Muhammad. Nah, hamakmu tu negerimu tu hak tu lah larangnya. Tak baik dengan dia. Serta membantu orang lain untuk mengusir kamu, ataupun tak ada hamak sendiri tapi tolong orang lain hamak. Tolong pucuai. ช่วยไล่ ช่วยคนอื่น
Subhanallah. Nah, ni pun tak boleh juga. Orang lagu ni pun tak boleh juga. Tengok dah. Dan ingatlah siapa yang menjadikan mereka teman rapat. Ni belakang Tuhan ku. Tuhan lari, Tuhan royak dah. Lepas tu Tuhan nen lagi sekali lagi tu kata siapa yang mereka yang menjadikan teman rapat dengan kafir ni akan jadi gana dengan lagu ni. Tuhan lari dah buat lagi. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Pak nyanyi diri sendiri. Dia. Nah, kata ingat siapa tak dengar Tuhan lari ni, orang tu dia kena orang zalim. Orang zalim. Zalim sini mata kalau jadi apa-apa dia sendirilah awak nyanyi. Dah. Tuhan royak dah ni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala royak kita cara nak pongkan selamat orang Islam kita. Panggil jacak cung setru kau manai ban ke panggil. Itulah. Subhanallah. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa subtai surah ni pun subtai surah ni dengar Tuhan mainin lagi tentang demi keselamatan umat Islam sendiri, untuk selamat umat Islam ni, untuk selamat ni jaga kena jaga benar. Kena jaga benar. Ya, nak jaga rumah kita Islam daripada kena serai oleh kafir saat ni. Tengok dia serai dari mana? Tengok dunia lah ni tu tengok. Tengok ni hancur. Hancur. Islam masuk negeri orang yang bamrung dia, patena dia panggil jadi rungrang. Dia masuk di Europe dia maju pala ni. Islam. Pergi mana Islam di situ tempat dia maju. Tapi orang kafir masuk negeri mana, situlah hancur. Hancur, bukan hancur biasa, hancur lumah lain. Jadi rap naklong, jadi penaklong. Kita tengok dunia ni kita menampak benar. Bila orang Islam, orang kafir dia masuk panggil letak tangan dia tahu Islam lagu mana. Subhanallah, dia tak pandai guna dah. Tak pandai guna, dia tak pandai nak cai amnat tangan dia saat ni. Bahkan dia dendam dah hati dia tu. Bagi kita tengok Suria, tengok mana Iraq, mana hancur. Hidup bisa nak jadi negeri Islam semua ni hancur. Subhanallah. Sebab tu kita ni dia kena ingat. Kena ingat ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak ambil ajaran Allah, maka kita tak ada lak perkara kita. Tuhan lebih tahu dah. Tuhan yang sangat mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab tu dengarlah ayat Quran. Ni ayat Quran. Ni lagu ni ayat Quran. Bukan sebaca saja dah. Allah, mari kita baca Quran dan kita faham Quran insya-Allah. Sebab tu di akhir surah ini Allah Taala tegas. Ni lagi kata wahai orang-orang beriman. Tuhan sipita dengan panggil orang beriman pula. Ya ayyuhallazina amanu. Panggil mula-mula rentut dua ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. Apa kali tu dia panggil ya ayyuhallazina amanu dalam surah ni? 3 kali, 4 kali. Ayat 10, ayat 13, 2 kali situ. Kemudian ayat mula-mula 3 kali. 3 kali. Dia panggil speed time pun merentut dengan panggil beriman. Panggil beriman. Beriman saya ada telinga. Ada dengar. Kita kacak sama dah kata apa Tuhan nak bila nak ayat apa-apa Al-Quran ni Tuhan panggil orang beriman. Sebab orang beriman ni orang telinga dengar, orang mata tengok, orang mata nampak, orang ada wacai. Wacai tak ada akad, ada akad. Ada afidah. Bukan summum bukumun umyun dak. Fahum la yafqahun, fahum la yarjiun. Orang kafir ni orang tak ada iman ni, telinga dia tuli. Dengar tapi dengar lain, tak dengar Tuhan kecek ni. Mata dia buta, telinga dia tuli, mata buta, mulut kelu, bisu. Maka dia tak faham kecek ke apa la yafqahun. Tak faham. Mai kacai. Allahu akbar. Kita ni hak Tuhan ada kafir tu dah. Maka itulah panggil butbat iman. Bila iman hidup dalam iman hati kita dia baik kibih. Jadi molek telinga kita, mata kita, hati kita. Batulah ayat ni kita perhati ayat lain pun bila Tuhan nak royak satu-satu perintah khamsang apa-apa, Tuhan nak ham ke apa-apa, Tuhan tak panggil orang tak beriman, Tuhan panggil orang beriman. Alhamdulillah kita jadi orang beriman dah lagi. Teman kata ni, sultan tu kata, "Hei orang beriman, janganlah jadikan teman rapat." Pitai pun ni lagi, jangan musang rapat
Mana-mana kaum yang dimurkai dengan orang Tuhan marah. Orang Tuhan marah. Siapa Tuhan marah kena. Dalam dunia ni. Qauman ghadiballah. Al-maghdubi alaihim. Siapa tak dunia ni orang Tuhan maghdub. Orang Tuhan marah benci kepada pok dia. Iaitu kafir yang menentang Islam, khasnya Yahudi. Al-Yahud. Al-Yahud. Jangan tekan pula ni sekali lagi di akhir surah. Dan mana-mana jangan musai ngapak dengan mana-mana kaum yang Tuhan marah. Tuhan benci pada mereka. Mereka telah hilang harapan. Orang lagu ni musai dengan dia pun dia tak boleh nak harap dia sebab dia hilang harapan mendapat kebaikan ke akhirat. Ia tak ada akhirat. Orang tak ada akhirat ni payah saing. Ia nampak dunia yo, hendak pun perayaan dunia. Orang duduk semata-mata hendak pun perayaan dunia ni susah kita nak hidup. Kita nak wajar tak boleh dia. Orang tak ada akhirat ni. Bila dia panggil handphone perayaan dunia bila tak boleh pun perayaan dunia, dia tak salah baik dengan kita. Ia baik kerana dunia. Masya-Allah, surah ni kaya sungguh sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang adalah kubur. Orang dia tak percaya akhirat sebagaimana orang kafir duduk dalam kubur tak ada harapan nak kelik tu. Gitulah perangai dia. Maka orang lagu ni kena beringat kena Tuhan jangan duk sarapak dengan dia. Lepas tu kena mana saat kita nak sayang ni. Lepas tu kita alhamdulillah dalam hasai ni kita mai doa pitai ngaji kita gini min abi kat dia tu. Kita pitai mai doa gini. Doa semua kita ni dah. Iaitu kita kena doa semua. Doa minta Tuhan jaga kita. Buka doa mustajab. Doa mustajab kita muka a'u tu mularam tu a'u tu. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ni ada lagi doa kita lagi ni. Kita mai ni dulu. Untuk panggil sebagai vaksin kita untuk jaga kita, pokok kita daripada benda-benda tak molek. Muka 44 doa mustajab muka 44 aku doa 102. Bagaimana kita telah belajar dah kata doa kita nak ada dua. Nabi ajar kita suruh doa dengan Tuhan ni ada dua cara doa. Satu kita nak kalau rentun kita nak tu kita doa dengan Allahumma inni as'aluka. Hak tu kita nak tu. Ya Allah aku minta padamu. Kalau as'aluka hak kita nak. Kalau Allahumma inni a'udzubika rentun dengan a'udzu tu mana tak se. Hak minta Tuhan jauh. Tak ada ayat dalam ni dah. Cuma tengok makna je. Jangan malas lah tengok makna dia tu. Sebab mustajab kita ada makna siap dah. Ini dalam doa mustajab kita ada a'u tu. Lama saya kita tolong bubuh kita dah a'u saja dah berapa tu. Berapa tu a'u sini salah satu kita tak usahnya ialah Allahumma inni tengok doa ni dah sakut bawa dengan doa minta jah daripada gapo kata Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su fi daril muqamah. Masya-Allah. Tuhan terima doa ni selamat kita daripada sayang jahat, daripada jira jahat. Apa makna dia? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta berlindung denganmu min yaumisu. Tak ada baca tajwid dah lah tu mim. Min yaumisu daripada hari yang jahat. Hari yang jahat. Gini tak tahu, kita tak tahu hari ni ada gapo kejahatan, gapo kata, komcorai gapo ada dalam hidup kita hari ni dah. Maka tak ada Tuhan. Ada Tuhan kita, ada Tuhan kita. Ya Allah, selamat aku, menjahlah aku daripada hari yang jahat. Tawan hari ni. Wa min lailatis su, daripada aku minta berlindung denganmu daripada malam yang kejahatan malam yang celaka. Kejahatan ada pada waktu malam tu lailatis su. Sebut malam tu mari go ni tidur tak jenera. Geger nak tidur pun tak kena geger gondang tak jenera. Malam ke tidur kita kena geduk. Duk danduk. Dah lailatis su tak tidur tak rehat. Orang jadi wacai ke apa kat Allah dah. Minta jauh daripada lailatis su. Wa min sa'atis su, minta jauh daripada saat yang malang. Tak tahu kan dalam hidup kita. Panggil saat ni sa'atis su, saat winati.
Bukan sehari dak, bukan malam dak, tapi sah. Combong kejahatan wangi. Winati kejahatan. Nah, menak kejahatan. Ada nak ada jahat, ada kena nanti lama dak. Dah. Mari peng ada belanggar kereta tu. Mau kali winati su memang. Nah. Wa min sahibis su, yang keempat yang apa? Dan kita minta berlindung, ya Allah, aku minta berlindung dengan-Mu, telah jaga aku daripada sahanya jahat. Wala nalan. Nah, hajat anak kita kata. Nah, sahibis su. Nah, sahibis su, minta jaga daripada sahang jahat. Nah, sahang jahat ni sana ke kafe, terlarang ke kafe ni. Sama Islam kita Belanda. Nah, panggil tengok muka tak kena hati kita. Runa merucai gapo panggil tu. Nah, ada saya makan banyak, saya mati ni payah nak cari. Nah, sahib ni tu saya apa? Saya. Nah, saya apa kita makan colek kali, gibisi kali, ke pulut kali. Nah, nak gimana ajak dia. Nah, tapi minta jauh. Boleh belakang lang dia tika kita, tangkang lang. Nah, minta jauh daripada saya jahat. Nah, duk ngopak kita, duk panggil duk fact check, panggil rahsia kita orang medi kok ngorau. Nah, ni saya jahat lagi ni. Nah, minta jauh ya Allah. Tuhan tolong jauh kita daripada dia. Nah, wa min sahibis su. Nah, wa min jarisu. Minta jauh ya Allah daripada jiran yang jahat. Puan banti medi. Nah, puan banti medi. Allah. Nah, kita takut orang, kita diri adik dah. Namun takut orang, kita diri jadi jarisu. Nah, kita puan banti medi. Nah, janganlah. Tu minta jauh daripada sang jahat, minta jauh daripada puan banti medi. Masya-Allah, moleknya doa Nabi dah. Ya kena duduk belakang, kita laju dalam sangkum ketang cuba ni lah. Nah, kena ada sai, kena ada gapo puan ban. Tapi minta jauh itu jauh kita daripada jira-jira yang jahat. Nah, sebab tu Nabi kata nak buat rumah ni nak apa ngoheng mana? Apa panggil? Tengok di jira. Nah, tengok di jira dah, bukan tengok tah bukit, tah tepi laut, tepi sungai tu, tengok di jira kita. Nah, pilih jira. Wa min jarisu fi daril muqamah. Minta berlindung kamu ya Allah daripada jira yang jahat pada tempat duduk yang tetap. Nak beralih tak boleh lah. Kena duduk sabar dengan kejahatan jiran. Nah, dengan kecep dia, dengan perangai dia ni, Allah minta jauh lah. Nah, minta jauh daripada sayang yang jahat. Dah, mudah-mudahan kita kalau ada pun kita Tuhan jaga kita. Dah, Tuhan jaga kita daripada benda-benda ni semua. Nah, ini doa kat Nabi kita aja sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita pakat beramal dengannya. Boleh buat amal lalu ini. Nah, siapa ada panha hak tu royak ni memang ada pada kita belakang ni. Nah, ada sai, ada jira, ada hari tu, ada malam, ada siang hari. Ni kita hidup kita dan hidup kita. Nah, kita tahu kata jadi molek kok jadi jahat. Nah, sehari kita ni. Nah, wallahu alam. Itulah saja kita belajar pagi ni dengan Umi. Insya-Allah kita akan belajar sekali kita dengan pula ustaz kita lain. Nah, dan kita akan sambung surah ini insya-Allah di lain kali pula minggu depan insya-Allah. Wallahu alam. Allah aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه. Ma tutup sampai majlis kita dulu gini dengan sementara ngaum ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Thank you.